Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk malam ni kita akan belajar tentang asas copywriting. Okay, copywriting is basically yang cikgu-cikgu mungkin pernah dengar lah. Copywriting ni ayat, dalam bahasa mudah dia mengayat lah, mengayat. Bila nak promote tu kita mengayat. Contoh macam cikgu Syafi'i. Cikgu Syafi'i dia nak jual baju raya. Selalu kalau nak jual baju raya, belilah baju raya RM30. Sempena hari raya, kalau kita letak je macam tu, orang pun tak ada, macam mana kita nak jual pun, orang pun nak baca pun rasa tak excited. Tapi bila ada copywriting ni, kita punya ayat tu lebih sikit. Contohnya nak bergaya lebih cantik daripada tahun lepas, ataupun mungkin kita kata promosi RM30 ni harga runtuh untuk 20 orang pertama saja. So copywriting is basically, saya cut short, sebenarnya ayat-ayat untuk mengayat orang, untuk orang membeli atau mendapatkan khidmat kita, ataupun untuk memberikan engagement kepada kita. So saya teruskan kepada slide. Okay, jadi untuk pengetahuan semua, kelas ni adalah free. Saya ada buat kelas berbentuk education dan juga berbentuk management dan juga business. Saya ada kelas-kelas premium, tapi untuk kelas asas copywriting ni saya offer kepada semua lah. Siapa nak join boleh join. Saya ajar yang asas. Kalau nak go in depth, macam yang dah join saya punya business copilot, mereka belajar copywriting lebih detail lah, dan ada lagi kelas-kelas yang akan datang. Tapi malam ni kita tengok yang asas dia. At least kita nampak copywriting tu apa. Mungkin ada yang just nak join, just nak tahu, ataupun nak dapatkan feel sedikit, okay, kelas Coach Harry ni style dia macam mana, ataupun mungkin anda nak mengisi lah sebenarnya cuti sekolah ni ada masa kelapangan sikit. Dan asas copywriting ni sebenarnya bukan ketakluk kepada bisnes saja. Dia apa sahajalah, selagi kita nak buat posting yang mengayat, kita nak dapatkan sesuatu daripada orang yang membaca. Okay, saya teruskan. So ini sedikit sebenarnya itu ada sedikit preview tentang kelas saya. Biasanya kelas saya ni rich dengan media lah. Saya banyak media, dan kelas saya biasanya tak terlalu lama lah, tak adalah sampai, paling lama pun biasanya sejam lah. Dan kadang-kadang 40 minit, 45 minit. Ya, saya memang cut short, ambil important points dan direct to the point lah. Jadi kalau ada yang belum join kelas-kelas premium saya, boleh join nanti. Okay, copywriting. Copywriting ni macam yang saya dah explain kepada semua. So copywriting ni basically kita nak mengayat. So bila kita mengayat tu, kita buat ayat-ayat cantik nak mempromote tu. Mungkin juga nak promote program sekolah ke, dana surau ke, dan program-program tertentu. Dia adalah untuk memberi brand awareness. Kalau kita nature business, kita nak bagi brand awareness. Satu brand awareness biasanya daripada satu copywriting ke satu copywriting tu kita dah ada style. Kita ada style sikit. Tak adalah macam kejap ni macam terlalu happening, tiba-tiba macam sedih sikit. Tak, dia seimbang. Dan kita nak orang tahu kita ada servis. Contoh macam saya buat copywriting, orang dah tahu saya memang nak offer kelas. So orang nampak je ayat saya tu, dia nak offer kelas. Orang dah boleh faham. Jadi orang tahu servis saya apa. So clear. Kalau kita nak offer kelas, ayat kita tu berbentuk offer kelas. Kalau kita nak offer e-book, orang tahu kita nak offer e-book. Kalau kita nak offer nak join group, kita nak offer join group. Jelas kita nak offer apa dekat orang yang membaca. Kedua ialah persuasion. Kita nak persuade orang, kita nak ajak orang, kita nak galakkan orang. Kita daya untuk mempengaruhi orang dengan mendapatkan servis kita. So mungkin kita kena tahulah apa dia punya pain points, macam orang tu perlu dia apa. Macam saya offer courses Magic School AI. Saya tahu cikgu nak tambahkan sijil. Jadi saya kata okay, upgrade lagi, tambah lagi sijil dengan join program saya. So macam bila saya offer, macam saya buat copywriting, joinlah free courses belajar now. Saya tahu pain point sebagai cikgu-cikgu, mungkin ada yang belum sure nak join kelas-kelas premium saya, ataupun mungkin ada yang nak join tapi yelah kita faham mungkin dari segi bajet ataupun keadaan semasa. So saya kata percuma
boleh join dulu. Jadi saya tahu pain points dekat mana. So kita persuade dengan menggunakan pain points itu. Persuade. So ayat kita kena betul. Ketiga ialah engagement. Ayat kita tu boleh menyebabkan orang nak like. Kadang-kadang saya tak buat ayat berbunga pun, simple saja. Siapa yang ni type nak. So saya nak engagement. Jadi orang berebut-rebut akan type nak. Dan sekali of course at the end of the day kalau untuk business nak dapatkan sales lah. Kalau dia tak boleh convert sales maknanya kita kena review balik kita punya copywriting. Okay, so far so good? Jelas? Kenapa orang buat copywriting? Okay. Apa yang kena ada dalam copywriting? Pertama, audience understanding. Kita kena buat copywriting yang orang boleh faham. Ada setengah copywriting, dia direct to the point, simple saja. Contohnya, marilah join kelas Magic School AI pada tarikh sekian, masa sekian. Best, nanti macam-macam boleh belajar. Itu yang direct to the point. Tapi still fahami. Ada orang dia bercerita. Contohnya, dia cerita sikit lah. Masa cuti ni kita ada lapang sikit. Daripada kita membazirkan, kejap itu, kejap ini, bolehlah lapangkan sedikit masa. So dia ada macam a little story. So still akan turn. Jadi kita perlu pastikan ayat-ayat kita tu boleh difahami. Kita nak buat gaya cerita ke, direct to the point ke, facts ke, dia maknanya dia capai maksud dia. Kedua, kalau membuatkan audience tu keliru, dia akan ni. Kadang-kadang bila copywriting ni, kita tak nak tulis panjang-panjang sebab nanti orang akan skip, orang tak nak baca. That's why kadang-kadang kalau kita rasa banyak sangat details, kita pilih yang paling important dan bagi ruang untuk customer tu contact kita. Mungkin PM kita, WhatsApp kita. That's why kadang-kadang kita akan tinggalkan WhatsApp. Keduanya ialah value. Mesti ada value lah. Maknanya value tu maknanya apa yang kita nak beri. Contohnya harganya, ada tawarannya, ada nilai dia. Okay, kalau segera dapat berapa promosi. Kalau copywriting mesti ada promosi. Siapa yang tak buat promosi just bagi tahu harga flat, itu bukan copywriting. Itu just nak inform saja. Copywriting jangan orang kata kita jangan pelik kenapa ayat-ayat orang semua ada promosi. Sebab kita ni suka promosi. Cuba saya kata, Coach Harry nak jual e-book, tak ada promosi. Harga sekian. Confirm anda akan skip. Tapi kalau kita bagi promosi ni, tapi kita sebagai orang yang nak beri servis, kita kena jujur. Kena jujur bahawa memang betul-betul kita bagi promosi. Maknanya ni harga tetap, tapi kita raikan customer. Kita raikan customer, memang kita bagi promosi atas komitmen mereka nak grab kita punya peluang tu, atas komitmen mereka nak dapatkan servis kita. So kita betul-betul kena bagi, betul-betul promosi tu wujud. Kalau tak ada, tak adalah. Tapi jangan kita kata everything promosi setengah. Jadi dia takkan akan jadi honest. Macam saya kalau e-book, kalau group ke apa, kalau dah sampai tempoh promosi dah habis memang habis. Jadi orang dah faham. Kalau saya bagi promosi, memang saya bagi promosi. Jadi kita pun kena jujur kat situ. Jadi orang akan nampak value. Kalau kita gesa orang nak 20 orang pertama, sehari sekian, last boleh extend banyak kali kan. Lama-lama dia macam tak ada value lah. Ketiga ialah call to action. Kita nak customer buat apa? Bila dia tengok value tu, kita nak suruh dia PM kita ke, nak beli segera ke. Jangan dikata, okay, buku terbaru, gini-gini, kontennya begini. Jadi dia macam, jadi nak suruh kita buat apa? Nak kita puji ke, nak kita share ke. Kadang-kadang tak semestinya dalam bentuk, kadang-kadang engagement orang tu tak semestinya dalam bentuk orang tu membeli atau dapatkan servis kita. Kadang-kadang share, mungkin kita nak share. Mungkin cikgu baru buat blog, cikgu nak promote, kita minta lah orang share, so kita guna copywriting. Keempat ialah engagement, maknanya orang akan like atau tinggalkan komen. Dan akhir sekali ialah differentiation. Okay, differentiation ni maknanya tengok customer lah. Kalau dengan customer kita cikgu macam ni kan, dengan ini bergantung kepada situasi.
Okay, akhir sekali ialah apa yang menjadikan copywriting tu efektif. Satu, dia jelas. Keduanya, dia ada emotion. Kita menjeti emosi. Emotional selling. Okay, bukan product selling, emotional selling. Maknanya kita tahu pain points dia. Pain points ni maknanya apa yang menyebabkan dia rasa nak servis kita tu. Apa yang dia tak ada dan dia perlukan. Ketiga adalah benefits. Apa kelebihan-kelebihannya. Contohnya customer dapat apa. Kenapa dia kena grab promosi ni, adakah sebab kita offer free gift, adakah kita akan berikan kelebihan-kelebihan, ya. Persuasive CTA, maknanya call to action kita tu, kita betul-betul lah, betul-betul semangat. Kita kena semangat, kata call cepat-cepat, PM segera, jangan terlambat. Kita pun kena rushkan orang. Sekali ialah brand voice. Maknanya kita mungkin nak tinggalkan tagline ataupun yang mengingatkan orang tentang kelebihan kita punya brand. So ada tiga kat sini. Pertama, apa itu copywriting. Kedua, apa yang mesti ada dalam copywriting. Dan akhir sekali ialah apa yang menjadikan copywriting itu menarik. Persoalan dia sekarang, nak buat copywriting secara talented ni memang susah lah. Sebab kita tahu kita nak buat apa, jual apa, tapi nak mengayat orang ni dia ada kemahiran yang tinggi. Dan selalunya business people dia akan hire orang yang mahir buat copywriting atau dia beli template-template copywriting. Tapi kita boleh gunakan AI untuk bantu kita mengayat. Dan mengayat ni juga terpakai kalau nak mengayat pasangan kita yang halal lah. So, jadi dekat ChatGPT ni dia boleh membantu. ChatGPT adalah aplikasi AI. Okay, ChatGPT adalah aplikasi AI. Saya takkan ulang lah macam mana nak masuk ChatGPT apa semua sebab kita dah cover last week. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu tertinggal, boleh kembali ke perkongsian kita yang lepas, tengok apa itu ChatGPT. Nanti nampak macam mana guna login apa semua dan baru boleh proceed kepada copywriting. So dekat copywriting kita simple saja, kita terus saja kepada apa yang kita nak kongsikan. Okay, pertama kita nak minta dia buat copywriting, kita terus masukkan detail. Okay, yang pertama ialah kita nak program apa. So kita type sini program cara-cara buat sijil elektronik khas untuk cikgu. Tarikhnya bila, kita tak perlu type berstruktur sangat. Sebab ChatGPT dah boleh faham konteks. 15 Februari, jam 9 malam melalui Google Meet. Okay, customer akan dapat apa? Kelas online, rakaman, dapat group, dapat t-shirt. So tawaran, apa kita nak tawarkan kepada mereka? Okay, tawaran mereka dapat t-shirt lah. Okay, ini kita buang. Okay, so tawaran cuma t-shirt dan harga diskaun. So harga diskaun tu, kita katalah bukan RM90 tapi RM50 saja bagi 20 orang pertama. So ini contoh kita nak bagi diskaun lah. Okay, so ini apa yang kita nak buat. So tukang mengayat ni kita cakap kat sini, okay, buat copywriting di atas untuk cikgu-cikgu. Ini untuk post di Facebook. Kita kena bagi tahu lah platform tadi siapa target audience kita. Kita target audience kita cikgu untuk post di mana, di Facebook. Sebab kalau Instagram lain, YouTube lain, dekat Twitter pun lain dia punya bahasa atau style dia sebab dia akan tahu character limit. So kita tekan send. So kalau anda nampak kat sini dia dah typekan kan. Dia dah type cantik sini. Okay, jom sertai sijil elektronik khas untuk cikgu. Hari apa semua, dapat apa. Dan kemudian tawaran. Dia dah typekan untuk kita. Okay, so far jelas? Ada apa-apa soalan? Okay, sebelum tu saya nak tanya untuk yang rakan-rakan yang lain lah.
Mungkin boleh share apa jenis services, perniagaan ataupun mungkin anda mungkin ada nak offer something ke kan. Mungkin boleh kongsikan jadi kita tahu cikgu jenis guru tuition ke, jual modul ke, mungkin ada yang belum pernah saya jumpa. Kokotlah jual berlian seluduk dari Kongo ke, fotografi sambilan lagi. Kokot ada yang jual BMW ke kat sini. Ya. Jual orang kita tak mau. Jual diri pun kita tak mau. Okey. So ada yang buat fotografi sambilan ataupun mungkin ada yang buat program-program khas, mungkin program kebajikan, jual aiskrim Malaysia. Kalau jual aiskrim Malaysia tu kita tahulah siapa kita nak target kan, mesti budak-budak. Buat hantaran. So keyword saya tunjuk tadi pertama ialah kita nak copywriting kita ni target audience kita kena siapa. So biasanya kita letak satu atau dua kategori. Biasanya kita paling tepat satu kategori orang dia. Jadi sebab cara orang baca tu lain. Jadi maknanya kita target lah. Jual keripik untuk koperasi sekolah. Okay. Alright, nice Saya bagi lagi satu tips untuk malam ni. Kalau kita nak bagi dia lagi cantik, kita boleh minta dia masukkan emoji. Jadi kita tak payah pening-pening. Sorry, sekejap. Masukkan emoji di bahagian yang sesuai di sebelah kiri. So dia dah ada emoji lah kat situ. Dia cantik sikit. Biasa kalau orang nampak macam emoji ni, dia akan tu sikit lah. Dia akan lebih happening sikit lah. Orang pun lagi eye capturing untuk tengok. Okay, jelas Biasanya dia akan lagi kalau dalam kelas business copilot saya akan ajar yang lagi detail lah untuk kalau different types of audience, different situation, macam mana kita nak rancang kita punya copywriting lengkap sebulan. So ini benda-benda yang lebih detail lah saya ajar. Okay, so kita boleh masukkan emoji sebab emoji tu akan orang lagi capture macam dia tampak pap masa, pap apa tawaran, pap kita bagi apa, pap hadiah kita apa. So dia akan nampak. Okay, ada apa-apa soalan so far? Okay, saya bagi ruang kalau nak tanya apa-apa. Ya, jenuh sikit lah. Tapi kadang-kadang kita kena tengok je, okay, every time kita guna ChatGPT, kita kena selalu semak lah double check. Kadang-kadang boleh berlaku kesilapan juga, jadi kita kena tengok. Ayat iklan dengan gambar iklan, yang itu kena join lah saya punya business copilot group Okay. Itu kira detail punya. Kita ada AI InDesign, kita ada auto design. Okey, cikgu-cikgu, untuk sesi kita pada malam ni dia dirakam, jadi maknanya nanti saya akan share rakaman kepada cikgu-cikgu semua, tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan share dalam grup Belajar Now tu nanti. And then sijil kehadiran pun saya akan sharekan link lah. Saya akan share link dalam grup isi segera sebelum 17 Februari iaitu hari Sabtu jam 10 pagi. Kalau lambat kita takkan ni lah, kita takkan tunggulah. Nanti boleh ulang semula video ni kalau nak tengok. Okay, jadi saya bagi lagi 1 minit. Last question. Okay, cakap, okay, type saja, okay, type dalam bahasa Melayu ataupun type in Malay language. Ya, sebab dia default dia memang Indonesian lah. Okay, lagi-lagi ada soalan?
Satu lagi cara ialah kita copy pergi Google Translate, nanti translate daripada Indonesian kepada Malay. Guna Google Translate pun boleh. Kalau nak build in dalam ChatGPT tu kita ada ajar jugalah, tapi tu dalam kelas premium kita. Macam mana nak set up ChatGPT supaya dia betul-betul converse in bahasa Melayu. Otherwise cikgu type je dekat message tu kata okay translate ke Malay language pun boleh. Okay, one more. Any last question? Kita kena type dekat situ. Kata minta dia bahasa Melayu, okay? Alright. Jadi kalau tak ada apa-apa sebenarnya itu saja copywriting, tak ada apa pun. Kecuali lah kalau nak pergi lagi detail, nak lagi indah pasal copywriting ni dengan skill-skill kita guna ChatGPT, dia jana. Cikgu-cikgu boleh explore, tuan-tuan boleh explore, sebenarnya boleh explore sendiri. Ya, tapi kalau nak jimat masa, nak lebih banyak lagi ilmu, boleh join kelas-kelas saya lah. Ya, tengok saja dekat yang premium courses. Bagaimanapun terima kasih kerana join pada malam ni. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan, cikgu dapat belajar banyak benda-benda yang menarik dan insya-Allah kita akan cuba bawakanlah semampu yang boleh kelas-kelas pengenalan seperti ini ya. Okey, insya-Allah. Okey, jadi sebelum kita berundur, kita ambil gambar ramai-ramai dulu. Okey. On your camera kalau boleh. Kita hold dulu komen. Ipis. Okey, hold dulu komen, kita nampak muka. Okay, 1, 2. Okay, alright. Terima kasih semua. Selamat hujung minggu. Nanti boleh tonton video semula. Terima kasih banyak.